Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan masa kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kita berada di dalam majlis zikir, doa kita yang kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkatkan kami dalam bulan Sya'ban, dikabulkan oleh Allah. Dengan di dalam bulan Sya'ban ini kita masih diberikan peluang untuk berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kurniakan kepada kita Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir pada kita, moga-moga apa yang tidak pernah kita perolehi, kita dapat di dalam bulan Ramadan yang sebelumnya, diberikan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah pada Ramadan tahun ini. Itulah harapan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, malam ni saya ingin ingatkan diri saya tentang satu perkataan ulama berkenaan dengan khusyuk itu sendiri. Law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Apa kata ulama? Kalau hati itu khusyuk, dia kata, nescaya seluruh anggota yang zahir juga khusyuk. Dan hati yang khusyuk ini di antara permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mohon perlindungan daripada min qalbil la yakhsha, hati yang tidak khusyuk ini tadi, hati yang tidak pernah rasa seronok dengan Allah, hati yang tidak selamat, hati yang masih dalam keadaan yang tak boleh mengingati akhirat itu sendiri, hati yang tidak terpesona dengan Allah dan Rasul, hati kita yang terikat dengan perkara lain selain Allah dan Rasul. Sebab itu pada ayat Al-Quran Allah nyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat itu. Sebab itu apa yang disebutkan kepada kita tentang hati yang khusyuk ini, jalannya ada beberapa jalan untuk memperolehi akan hati yang khusyuk dan hati yang sejahtera. Kerana az-zahiru yadullu ala batin. Kenapa perlu ada hati yang khusyuk ini? Supaya
dapat melahirkan akan perbuatan amal badan yang baik. Amal badan, kaki, tangan, mata, semuanya, perut, tidak akan boleh buat baik jika mana hati ni tak selesai. Sebab itu kita semayang puluhan tahun, kita tak boleh capai innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita puasa puluhan tahun, kita tak boleh capai la'allakum tattaqun. Kita buat amalan bertahun-tahun, berzikir, tapi zikir itu tidak boleh memberi kesan apa-apa dalam hidup kita. Kerana apa? Ia berpunca daripada hati yang tak pernah selesai. Bukan kita tidak tahu, kita tahu perkara itu. Kita dah belajar bab semayang, bila hampir puasa kita akan ulang kaji bab puasa. Dan ilmu yang ada pada kita ini tadi, dan tidak boleh membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang sepatutnya kita tetap melakukan perkara kejahatan yang berulang-ulang. Kejahatan dan kemaksiatan yang kita buat ini adalah kejahatan dan kemaksiatan yang sama, berulang-ulang, dan terus kita ulang. Maka kita masih lagi tidak boleh menyelesaikan perkara itu di dalam hidup kita. Sebab itu untuk melahirkan akan qalbun yang khusyuk ini, antara ta'awuz Nabi 4 kan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. 4 perkara yang Nabi minta perlindungan. Pertama, daripada ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang kita belajar tidak memberi manfaat atas diri kita, apalagi pada ummah. Ummah yang paling dekat kepada kita adalah isteri dan anak-anak, dan juga orang di sekeliling kita. Hati yang tidak khusyuk sehinggakan tidak boleh melahirkan akan amal-amal yang khusyuk, amal-amal yang baik. Dan nafsu yang tidak pernah kenyang, nafsu yang sentiasa kita turuti. Baik itu Nabi kata, orang yang bodoh, orang yang ahmak, orang yang cilaka, Nabi kata, manittaba'a hawahu, mereka terus ikut hawa nafsunya, berlengah, bermalas, bertangguh dalam perkara kebaikan. Kita tunggu dulu. Kematian itu tak tunggu kita. Masa tetap terus potong kita. Tengok tuan-tuan, sekarang dah Syakban dah terlalu dekat. Sekejap je. Kalau kita tengok, terlalu cepat masa ni. Dan kita nak sampai Ramadan tidak berapa hari lagi. Tak berapa hari lagi dah tuan-tuan. Lagi lebih kurang dalam 13 hari lagi kita nak masuk Ramadan. Begitu cepat putaran masa yang tanpa kita sedar. Begitulah kematian itu datang. Bila datang kita tak sedar, tiba-tiba je kita dah berada pada alam yang lain. Sebab itu masa ini, nafsu yang tidak pernah kenyang ini membuatkan kita jadi lalai dan ghaflah. Dan yang keempat, doa yang tidak dimustajabkan oleh Allah. Kita minta, berdoa dan terus minta, tetapi doa itu tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab apa? Dan benda ini telah dihuraikan oleh ulama sebab-sebabnya. Antara doa yang dihalang, yang disebutkan oleh ulama, iaitu orang yang masih memakan akan harta yang haram. Zaman sekarang tuan-tuan, orang dah tak kira dari mana, kedai mana, barang mana, asal benda tu
diviralkan dalam media massa, orang pergi. Orang dah tak kisah kedai Cina ke, kedai apa ke, makanan tu boleh makan. Ni zaman sekarang. Sebab itu tuan-tuan, sikap manusia tu jadi berubah zaman sekarang. Orang sekarang jadi pemarah terlalu banyak. Orang sekarang bermusuh-musuhan. Sebab dalam kitab Penawar Bagi Hati yang tuan-tuan mengaji, karangan Syekh Abdul Qadir Mendeling, asal segala kejahatan itu bermula daripada perut. Bila kita tak jaga benda ni, masa itulah nafsu ini jadi ganas. Manusia akan berubah perwatakannya. Dan antara asbab doa itu ditolak apabila perut kita masih menerima akan perkara yang haram. Ini yang perlu kita hati-hati. Baik itu kadang-kadang kita bertanya, kita sembahyang, kita baca Quran, kita puasa, kita beramal, tetapi kenapa perkara-perkara ini tidak boleh membentuk jiwa kita kepada jiwa dan diri yang seperti mana dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Tidak seperti mana sahabat salafus salih, mereka puasa, mereka beramal, baca Quran, dapat membentuk jiwa mereka. Kita seolah-olah semakin lemah, dan kita selalu memberikan sebab saya lemah iman. Padahal kita telah solat hampir 60 tahun, puasa 60 tahun, beri zakat 60 tahun, keluarkan zakat fitrah 60 tahun. Kita pergi haji dan umrah ini hampir setiap tahun. Sekarang ni cukup telah mudah orang nak pergi umrah, sebab visa pelancong laku 1 tahun. Dia boleh pergi setiap bulan. Ada orang yang berulang alik. Tetapi kenapa ibadat itu, ini menjadi persoalan. Kenapa ibadat itu tidak boleh bentuk jiwa kita? Sepatutnya ibadat-ibadat ini, amal saleh ini mempengaruhi jiwa kita. Amal baik ini dia akan mempengaruhi hidup kita. Tetapi kenapa? Ini persoalan dia. Yang saya nak bawa tuan-tuan berfikir, nak bawa kita muhasabah supaya kita dapat menemui titik pertemuan itu. Jika kita himpunkan zikir kita daripada akil balik sampai sekarang, kira dah juta tuan-tuan. Jangan tengok zikir yang panjang lah. Kita ambil zikir lepas salat 33, tasbih, tahmid 33, takbir 33, kita kalikan dengan 60 tahun. Banyak tu. Kalau ikutlah, tolaklah 15 tahun kita akan balik. Maknanya 45 tahun kita berzikir. Kalau itu saja yang kita hitung, jangan hitung yang lain, jangan hitung selawat, jangan hitung tahlil kita. Kita hitung yang tu je. Kira kalau dah juta tuan-tuan ataupun ratus ribu, tak mungkinkah zikir yang ratusan ribu itu tak boleh membentuk diri kita, tidak memberi apa-apa kesan langsung? Maka jika tidak memberi kesan, maka tentu ada kesilapan. Bukan pada zikir itu, tetapi pada diri yang berzikir itu, bukan pada zikir itu. Sebab itu saya nak bawa, saya berfikir dan tuan-tuan berfikir. Sebab itu tuan-tuan, untuk kita dapat hati yang khusyuk itu, ulama memberikan jalan. Senang aja. Pertama, tak boleh tidak, mestilah dengan iman yang benar. Apa yang kita percaya? Rukun iman ini simple, cukup mudah. Kita percaya tak betul dengan Allah, kita percaya tak betul dengan malaikat, kita percaya tak betul dengan kitab, percaya tak dengan Rasul, percaya tak dengan hari akhirat, percaya tak betul dengan qada dan qadar. Tahap yakin kita
dan tahap iman kita itu tahap mana? Ada tak di dalamnya keraguan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada tak keraguan kita dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab, dengan yaumul akhirah, dengan perkara yang gaib itu, dengan qada dan qadar itu? Jika benar pada keseluruhannya, maka tatkala itu tanda iman mesti kita dapat. Kalau orang yang jual minyak wangi, ada tanda dekat dia, badan dia sentiasa bau wangi. Kalau kita masuk kedai dia bau wangi. Ini tanda si penjual minyak wangi, ya. Orang yang beriman mesti ada tanda orang beriman. Kalau saya periksa diri saya, dan tuan-tuan periksa diri tuan-tuan, tanda orang yang beriman yang disebut di dalam Al-Quran, adakah kita sedang memilikinya ataupun kita tidak memilikinya? Ya. Yang ini yang saya nak bawa diri saya, tuan-tuan. Ya. Yang kita perlu renung benda ini, sebab perkara inilah yang menjadi penentuan kehidupan kita di sana. Saya selalu bawa di sana, saya tak nak bawa kat sini. Kat sini saya tengok dan tuan-tuan tengok. Apa yang berlaku, apa yang terjadi, menjadi muhasabah dalam diri saya dan diri semua orang. Itu yang pertama. Mesti ada iman yang benar. Kedua, kita mestilah proses diri kita dalam 3 perkara. Yang pertama, takhalli. Kita kena bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah. Berusaha. Saya usaha bersihkan diri saya dari sifat mazmumah itu sendiri. Dengan marahnya, dengan tamaknya, dengan cinta dunianya, dengan cinta pangkatnya, dengan inginkan kepujiannya, dengan sukakan kemuliaannya, banyak benda. Dan tahalli itu, tahalli iaitu dengan kita menghiasi hati kita dan jiwa kita dengan mahmudah. Selesai tidak? Berjaya tidak kita hiaskan diri kita dengan sifat mahmudah? Kita sabar tak? Kita jadi orang redha tak? Kita jadi orang sayang tak? Kita jadi orang yang cinta akhirat tak? Kita jadi orang yang tidak hubud dunia, orang yang zuhud tak? Kita kena tanya. Kena tanya diri kita. Aku dah selesai hiaskan diri aku dengan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Meninggalkan mazmumah itu perintah Allah, dan menghiasi akan mahmudah di dalam hati kita perintah Allah. Bukan sekadar semayang aja, tuan-tuan, perintah Allah. Semayang ni perintah Allah. Meninggalkan sombong juga perintah Allah. Meninggalkan ujub juga perintah Allah. Meninggalkan su'uzon, buruk sangka, perintah Allah. Meninggalkan cinta dunia, perintah Allah. Tapi kita tidak melihat yang tu sebagai perintah Allah. Selalu saya ucap, selalu saya ulang perkara ini. Kita berjaya di dalam salat, tetapi kita tidak berjaya di dalam perkara mazmumah dan mahmudah. Kita menjuruskan dan bersungguh-sungguh kepada bab ibadat yang zahirat, tetapi kita meninggalkan akan ibadat yang batinah. Yang ni kita gagal. Kita gagal. Sampai ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sombong dan riya ini tak akan masuk syurga. Bukan orang yang tinggal semayang aja, tuan-tuan. Orang tinggal semayang, dia tak masuk syurga. Dia masuk neraka dulu. Kena melalui neraka Allah. Orang yang sombong, kita kena buang benda ni. Orang yang riya, sampaikan ada hadis
yang saya pernah dengar dan tuan-tuan pernah dengar. Siapa yang berbuat amal kerana orang lain selain daripada Allah, kerana orang, di sana Allah perintahkan cari orang yang kita tujukan di dalam dunia, minta dengan dia. Allah perintahkan cari dia dalam dunia dulu. Kau buat kerana dia, kau semayang kerana orang, kau puasa kerana orang, kau buat semua nak tunjuk dengan orang. Zaman ini tuan-tuan. Sebab itu media masa ini kalau kita tak betul gunakan, dia menyebabkan kita terhalang masuk syurga. Kalau kita gunakan benda tu betul, apa-apa pun, bukan media masa je, apa-apa pun, kalau kita gunakan perkara yang betul, dia boleh menjadi asbab rahmat. Tetapi jika kita gunakan perkara yang tidak betul, dia menjadi asbab kita terhalang masuk syurga. Nanti nak sampai Ramadan, kita tarawih, kita tangkap gambar, alhamdulillah selesai 20 rakaat. Sebenarnya kita nak tunjuk dengan orang yang kita dah tarawih ke apa. Nanti dah tadarus, kita tangkap gambar lagi. Kita nak beritahu orang ni tujuannya untuk apa? Kita tanya diri kita. Kita boleh tipu semua orang dalam dunia ni, tetapi kita tidak mampu menipu detik hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu tipu semua orang di sekeliling kita dan semua orang, tetapi tidak ada siapa pun yang mampu menipu detik hatinya. Detik hatinya. Kerana apa kita buat? Detik itu yang pertama, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita mampu beramal, tetapi kita tidak mampu memelihara amal kita. Tak mampu. Sebab memelihara amal itu, kata ulama, lebih susah untuk kita beramal. Ketiga, iaitu tajalli. Kita istiqamah di dalam kita memelihara kebaikan, hiasan-hiasan hati kita ini tadi, sehingga dengan istiqamah kita memeliharanya, maka terbuahlah, terhasillah kebaikan-kebaikan yang keluar daripada jasad kita, seluruh anggota tubuh badan kita. Sebab itu apabila batin kita ini baik, hati kita ni khusyuk, lalu zahir pada anggota yang zahir. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Zahir pada wajah-wajah mereka bekas sujud. Banyak pendapat ulama yang menafsirkan tentang ayat ini, tentang ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud ni tadi. Antaranya pertama, iaitu bersih hati, bersih wajahnya. Orang yang bila batin dia bersih, maka zahir, bila dia taat kepada Allah, orang yang boleh sujud kepada Allah apabila setelah batinnya itu bersih. Orang ni boleh sujud kepada Allah. Sebab itu pagi Jumaat kita dengar bila kita sujud pada ayat As-Sajadah kan, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina allazina, orang yang beriman dengan ayat Allah, idza dzukkiru, apabila diberikan peringatan, berlaku atas dia pada kharru sujada, bersegera. Dia kena bersegera sujud kepada Allah.
bertasbih, bertahmid. Siapa yang tidak menyegerakan ini, yang tak nak dengar peringatan daripada Allah? Wahum la yastakbirun. Mereka yang boleh buat ini orang yang tidak sombong kepada Allah. Mereka yang tak mau menerima peringatan daripada Allah, mereka yang sombong kepada Allah. Tuan-tuan, kita nak sombong kenapa dengan Allah Ta'ala? Kita tak mampu lawan Allah. Tak mampu, tuan. Tak ada siapa dalam dunia ni yang mampu lawan Allah. Tak ada siapa. Ya. Umat Nabi Nuh dulu habis. Umat Nabi Lut dulu habis. Kaum Samud dulu habis. Tak ada siapa mampu lawan Allah. Walaupun kaum Samud ini golongan umat yang bijak. Ya. Tak ada siapa mampu lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita masih ingin melawan Allah? Ya. Dengan apa kita lawan dia? Kita lawan dia dengan nikmat dia sebenarnya. Ya. Sihat ini nikmat Allah. Kita lawan tu dengan nikmat dia. Sihat ni nikmat Allah. Harta yang ada pada kita, kita lawan dia. Macam mana? Kita ada harta, kita jadi sombong. Kita jadi sombong. Dan sombong ini lawan Allah. Kita ada pangkat, kita jadi megah. Dan pemberian pangkat itu sebenarnya hakikatnya daripada Allah. Tapi kita lawan Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah bagi. Itu yang bila kita fikir balik, kenapa aku zalimkan diri aku sendiri? Kita sebenarnya kita zalim diri kita sendiri, dan Allah tak menzalimi kita. Sebab itu istighfar Nabi Allah Yunus ini cukuplah mengajar kita supaya menyedarkan diri kita sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita tak mampu lawan dia. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan Kau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kami datang ni tadi sebagai hamba yang zalim. Tetapi kita tak sedar kedudukan kita. Dan kita tahu yang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, tetapi kita masih melawan Allah. Kita masih mampu untuk kita melanggar perintah Allah. Puncanya kerana hati kita ini tidak selesai, jiwa kita tidak selesai. Persoalan dia sampai bila? Sampai bila kita nak berada di situ? Sampai bila kita tak mahu berusaha untuk menyelesaikannya? Sebab apa, tuan-tuan? Yang saya ingin katakan perkara ini, masa kita Allah berikan kepada kita sehingga saat mati. Sampai je titik mati ni, tuan-tuan, dah tak ada proses itu. Sampai saja titik mati, tak ada proses. Maka hidup ini satu peluang. Kita nak tunggu bila? Kita nak tangguhkan bila? Kerana tak ada siapa pun dalam tempat ini dan juga saya yang tahu bila dia nak balik. Sebab itu, tuan-tuan, saya pernah bercakap dalam masjid ni, orang yang telah bersungguh-sungguh berusaha, maka dia sering memandang untuk balik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sedang bersungguh-sungguh proses untuk membersihkan diri dia, dia rasa tak nak tangguh dah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa yang akan berlaku besok. Ini yang dibuat oleh salafus salih, guru kita. Baik, tuan-tuan. Dan kata ulama, simahum fi wujuhim min athari sujud, ini bekas pada wajah mereka itu, tuan-tuan akan dapat lihat ketenangan pada wajahnya. Sebab itu kalau kita tengok, tuan-tuan,
Orang yang bila sedang proses tiga perkara yang saya sebut sebelum ini, takhalli, tahalli dan tajalli itu, tuan-tuan tengok wajah dia. Tuan-tuan tengok wajah dia tenang. Tuan-tuan jumpalah bila pun tenang aja. Dan ketika kesannya kita berada dengan mereka, kita akan merasakan ketenangan itu. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Siapa-siapa pun yang duduk dengan Nabi tenang. Siapa-siapa pun, tuan-tuan. Kita nak bagi alasan apa yang kita tak boleh menuju ke sana. Rasulullah seorang pemimpin sibuk, tuan-tuan. Rasulullah seorang penyelesai masalah. Semua orang ngadu dengan Nabi. Rasulullah seorang ayah. Rasulullah orang kaya. Siapa kata Rasulullah orang miskin? Rasulullah orang kaya. Rasulullah panglima tentera. Rasulullah pemimpin dalam satu dunia. Semua dekat Nabi. Tapi Nabi tenang. Di mana titik tu, tuan-tuan, yang Nabi boleh tenang tu? Kita baru ada 5 orang anak dan seorang isteri. Kita dah serabut perut, tuan-tuan. 5 orang anak, seorang isteri, serabut dah kita. Nampak tak? Mana titik tu? Mana puncanya? Dan sahabat pun boleh tenang. Sayyidina Abu Bakar tenang, Sayyidina Umar tenang, Sayyidina Osman tenang, dan sahabat-sahabat tenang. Sakinah. Dan wajah mereka tenang. Itu dia. Dan kegelisahan mereka ini pada akhirat. Mereka gelisah ketika mereka hilang akhirat itu sendiri. Mereka gelisah ketika mereka hilang Allah dan Rasul. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi kita tak dapat tu. Kita ada harta tapi kita tak tenang. Nanti kalau aku mati, bisnes aku macam mana ni? Anak-anak kita berebut, duit aku nanti macam mana? Ada duit, ada 3-4 juta kan. Besok kalau aku dah mati ni macam mana? Anak-anak aku tak, kita gelisah. Kita sendiri gelisah dengan benda yang ada pada kita. Padahal perkara itu telah ada dalam takdir Allah. Macam mana anak muda kita? Besok aku dah tua, besok macam mana? Dan mereka sendiri tak tahu mereka sampai tak umur tua. Macam kita, tuan-tuan, kita dah sampai kan, masuk 60, 70 kan. Kita fikir, sekarang aku dah tua, tapi aku tak dapat apa yang sepatut aku dapat. Apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi, apa yang telah ditinggalkan kepada kita. Perkara yang sepatutnya aku dapat. Kalau orang semayang dapat macam ni, kalau orang ada ilmu dapat macam ni, kalau orang sabar dapat macam ni, kalau orang yang sedekah dapat macam ni, kalau orang yang zuhud dapat macam ni. Kan kita mengaji kelebihan-kelebihan itu. Kalau orang yang bertakwa dapat macam ni, kenapa aku tak dapat? Yang ini yang saya nak bawa diri saya berfikir, kenapa aku tak dapat? Saya dah puasa 60 tahun, sekali tak pernah jumpa Lailatul Qadar. Kenapa saya tak boleh jumpa? Apa silap saya? Di mana kesilapan saya? Dan pernah tak saya fikir tentang kesilapan itu? Ataupun saya hanya berfikir tentang puasa itu saja? Kerana Nabi jumpa, sahabat jumpa, Imam Syafi'i jumpa, yang kita dengar begitu kan. Sebab itu dalam kitab berkenaan dengan Lailatul Qadar,
disebutkan oleh ulama tentang dizankan. Zan ni maksudnya apa tuan-tuan? Pengalaman yang mereka jumpa. Kalau puasa hari ini, maka dizankan malam ini. Kalau puasa hari ini, dizankan malam ini. Ini berpandu kepada pengalaman mereka menemui akan Lailatul Qadar. Bukan saya maksudkan tentang pahala Lailatul Qadar, tetapi tentang situasi dan suasana Lailatul Qadar itu sendiri. Saya bercakap tentang diri saya, tuan-tuan, bukan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada yang dah jumpa ke, dah menerimanya. Saya kena fikir diri saya. Takkan saya berpuasa dan saya tak menemuinya langsung. Apa silap saya? Sebab Lailatul Qadar itu dikurniakan untuk orang yang berpuasa, orang mukmin yang berpuasa. Di mana kesilapan teknikal itu di dalam amalan saya, di dalam jiwa saya, di dalam diri saya, yang menjadikan saya tak layak untuk menerima perkara itu. Sama gak macam semayang, tuan-tuan? Semayang, Allah janjikan pada orang semayang khusyuk. Orang mukmin ni, tanda orang mukmin semayang dia khusyuk. Dan Allah janjikan semayang ini dapat membentuk diri. Kenapa aku tak boleh bentuk diri aku? Dan kenapa iman aku ini tak dapat macam mana yang Allah sebut dalam Quran? Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un ni tadi. Apa silap ini? Di mana kesilapan itu yang menjadikan 60 tahun ini tak mampu menerima solat yang khusyuk? Di mana kesilapan 60 tahun? Saya cerita diri saya tak nak cerita tuan-tuan. Yang kita dengar sahabat khusyuk sehingga boleh dicabut anak panah daripada tubuhnya tanpa merasakan kesakitan. Yang disebut oleh Nabi tentang hadis ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarah fa innahu yaraka. Baik. Dan yang disebutkan oleh ulama tentang ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud ini, bekas pada wajah mereka ini, lahir pada diri mereka itu sifat tawaduk, terlalu rendah diri. Dan ini sifat orang beriman. Bila hatinya imannya benar, maka melahirkan akan rendah diri. Baik, itu disebut di dalam Al-Quran tentang perkara ini, tentang ayat wa ibadur rahman itu, hamba Allah. Dia berjalan dalam keadaan yang rendah diri. Dan sifat yang disebutkan tentang sifat hamba Allah ini, apabila dia menerima makian, orang kata ke dia, dia tak balas. Dia kata qalu salama, selamatlah. Kita orang kata ke kita orang kata sekali, kita balas 10 kali. Jadi kita tak ada sifat tu, tuan-tuan. Sifat wa ibadur rahman ni tadi kita tak ada. Dan Al-Quran ini kalam Allah. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Takkan Allah cakap tak betul, tuan-tuan. Kalau Allah kata sifat hamba Allah tu, dia jalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah diri. Kerana apabila orang yang jahil ini cakap kat dia, itulah perkataan orang jahil ini, kata gitu, maki, dan macam-macam, ya. Orang beriman dia boleh cakap apa? Qalu salam, selamatlah. Baik. Dan Nabi tunjukkan kepada kita tentang akhlak yang baik tentang perkara ini. Mana Nabi tunjuk, tuan-tuan? Ketika kita menerima kejahatan itu ditunjukkan oleh Nabi, maka bagi orang mukmin itu dibalasnya dengan kebaikan. Kita tak mampu lagi.
Setiap kejahatan, ini Nabi tunjuk kat kita, setiap kejahatan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas dengan kebaikan. Orang buat jahat dengan Nabi, Nabi balas dengan perkara yang baik. Salah satu contohnya Futuhul Makkiyah. Nabi maafkan semua orang Mekah, orang Quraisy yang pernah berbuat zalim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu tak buat macam tu, tuan-tuan? Dan sebab itu di dalam Al-Quran Allah nyatakan tentang sifat ahli syurga itu wal afina 'anil nas. Dia boleh maafkan orang. Sebab apa? Sebab syurga ini tempat nikmat. Mampu tak kita duduk tempat itu? Mampu tak saya duduk tempat itu? Mampu tak saya balas segala kejahatan orang dan kezaliman orang pada saya dengan kebaikan? Mampu tak? Kalau saya mampu, tuan-tuan, bermakna sifat hamba Allah itu ada pada saya. Tapi kalau saya tak mampu, bermakna saya tidak memiliki sifat itu. Qalu salama. Mudah aja, tuan-tuan. Kenapa kita kena berusaha ke sana? Jawapannya adalah jannah Allah. Itu je. Jawapannya adalah mahsyar. Jawapannya adalah mizan. Jawapannya adalah sirat. Jawapannya adalah syurga Allah. Baik. Dan bekas yang kita dapat lihat pada wajah mereka, iaitu tatkala kita melihat mereka, melihat wajah-wajah mereka itu, maka mendorong kepada ingin berbuat kebaikan. Bila kita duduk dengan mereka, simahum fi wujuhim min athari sujud ini, hati mereka yang telah selesai sehingga keluar apa pada zahirnya. Bila duduk dengan mereka, kita teringin buat baik. Kita nak jadi orang baik, walaupun kita belum jadi orang baik. Dan ini yang disebutkan oleh ulama tentang tata cara. Kalau kita nak menjadi orang yang saleh, kata ulama, kena ada beberapa perkara, di antaranya iaitu bi'ah yang salihah. Kena ada suasana yang baik. Baik itu kalau kita tengok dekat orang pergi umrah kan, semua orang nak buat baik. Semua orang pergi masjid pukul 3 pagi kan. Tak? Semua orang berlumba-lumba, seronok, tuan-tuan kan, nampak kan? Kalau kat Madinah kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berlari orang, tuan-tuan. Orang berlari tu apa? Sebab apa? Sebab semua orang berlari. Jadi suasana baik ini mempengaruhi seseorang untuk jadi baik. Itu jarang kalau kita tengok di Masjid Nabawi, ataupun di Masjid Nabawi, saya ceritakan di Masjid Nabawi, jarang kita tengok orang bersembah. Jarang. Orang baca Quran, orang semayang kan. Ini kat Masjid Nabawi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab semua orang berkeadaan begitu. Maka suasana ini mendorong kita untuk jadi baik. Dan tatkala kita melihat wajah mereka yang hatinya telah baik, ketika itu kita terdorong nak jadi baik. Dan apa kata ulama? Abu Hafiz menyatakan husnu adabiz zahiri unwan husni adabil batin. Baik adab zahir mereka itu, kata dia, sebagai tanda dan pengenalan baiknya adab batinnya. Zahir dia, adab dia baik, menunjukkan batinnya baik. Cakap kita baik, itu yang saya sebut. Bukan sebab itu kita ni, saya pernah cakap di dalam kuliah ni, saya kalau kita nak tahu kita orang baik, kita tanya tiga golongan. Pertama isteri, kedua anak, ketiga jiran.
Kenapa tiga ni tuan-tuan? Tuan-tuan tak kenal saya. Tuan-tuan jumpa saya 2 bulan sekali di masjid ni. Tuan-tuan tak rapat dengan saya. 3 golongan ni paling rapat. Isteri kita rapat dengan kita, anak-anak kita rapat dengan kita, jiran kita rapat dengan kita. Itu Nabi kata, tanya tiga golongan ini, baru kamu boleh letak diri kita ni sebagai orang saleh. Saya bercakap dengan tuan-tuan, ustaz ni lembut aja orang kata. Rupanya saya dekat rumah, saya maki isteri saya tengking isteri saya marah-marah isteri saya. Mana saya tipu tuan-tuan? Dengan anak saya marah-marah. Tak sama macam tuan-tuan kenal saya. Mana saya tipu tuan-tuan? Dan orang sebelah rumah saya semua benci saya. Rupanya saya tipu tuan-tuan. Kalau nak tahu orang ni salah tak salah, maka tanya 3 golongan ini, isterinya, anaknya dan jirannya. Tuan-tuan jumpa anak saya, tuan-tuan tanya, ayah macam mana? Ayah kat rumah marah-marah tak? Kalau anak saya kata, ayah ni pemarah, peluk pun tak pernah, cium tak pernah, cakap nak tengking aja, tuan-tuan, jangan panggil saya dah di masjid ini. Maka saya telah menipu tuan-tuan bertahun-tahun. Tapi kalau tuan-tuan tanya anak saya, macam mana ayah di masjid, begitulah ayah di rumah. Maka pimpinlah saya sama-sama untuk kita menjadi insan yang baik pada sisi Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda ni aja yang jadikan kita selamat dekat sana. Apa yang sedang kita fikirkan dalam hidup ni sebenarnya hakikatnya tak ada. Ya tuan-tuan. Bila kita duduk dalam keranda, mana duit kita? Bila dah duduk dalam keranda, mana ilmu kita? Bila kita dah duduk dalam keranda, mana pangkat kita? Kalau kita cikgu, orang tak panggil cikgu dah. Kalau kita ustaz, orang tak panggil ustaz dah. Kalau kita ada pangkat datuk ke Tan Sri, orang tak panggil, orang panggil nama je tuan-tuan. Macam mana kita kecil-kecil dulu. Kalau kita kaya lah macam mana, kita tetap naik benda sama macam orang miskin. Keranda juga disebut. Inilah hakikatnya. Masa tu tuan-tuan, baru kita sedar, duit aku mana? Tak ada. Mana pangkat aku? Tak ada. Mana kebesaran aku? Tak ada. Yang kita rasa ada masa tu apa tuan-tuan? Inilah dia. Kita buat masalah, kita mengaji ni, ini yang ada rupanya. Tetapi semasa hidup kita, benda yang ada ini tak ada. Benda yang ada masa kita dalam liang ni tadi tak ada. Jadi jangan semua tak ada tuan-tuan. Masa kita dalam liang lahat, duit tak ada, pangkat tak ada, kawan-kawan tak ada, dan yang sepatutnya temankan kita pun tak ada. Macam mana boleh tak ada ustaz? Sebab kita gagal. Semayang kita gagal, puasa kita gagal, baca Quran kita gagal. Gagal ni tuan-tuan, yang saya sebut tadi itu tadi. Kita semayang, tapi semayang ini tak boleh membentuk jiwa kita menjadi orang yang baik, sehingga kan baik alam barzah kita. Nah itu dia. Baik. 8.45 dah ni. Saya nak berhenti dah tuan-tuan. Masjid ni ada
program tak akhir saya. Saya nak balik dah besok. Dah seminggu saya kat Kuala Terengganu ni. Selasa tak. Seminggu 8 hari tuan-tuan. Tempat yang paling lama saya program di Kuala Terengganu lah tuan-tuan. 8 hari sampai orang negeri lain bercakap lah, pasal apa Ustaz kat Kuala Terengganu ni lama sangat sampai seminggu. Tempat kami 2 hari, sehari. Kuala Terengganu pun yang lama. Orang Terengganu baik-baik. Orang Terengganu ni orang soleh-soleh. Saya banyak belajar dengan tuan-tuan menanya. Bukan saya datang mengajar, tak. Saya belajar dengan tuan-tuan. Banyak benda saya belajar dengan tuan-tuan sebenarnya. Saya pejam celik tuan-tuan. Saya dah datang Kuala Terengganu di 8 tahun, masuk 9. Daripada jalan LPT tu begini, macam ombak besar. Sekarang dah tenang. Masuk 9 tahun, 8 nak masuk 9 tahun dah. Saya berulang, tak sedar tuan-tuan. Terkejut saya. Masa itu terlalu cepat berputar. Hampir 9 tahun ni sekejap. Itu yang saya katakan. Sedar-sedar, rupanya orang bawa kita dalam kandil. Kalau kita mati baik, tak apa tuan-tuan. Kita akan berkata dengan orang yang sedang pikul kita, cepatlah. Sebab kita dah nampak syurga Allah. Tapi kalau kita tak baik, nak bawa kami ke mana ni? Janganlah cepat sangat. Tunggulah. Tuan-tuan perasan tak? Kalau orang yang bukan Islam, selalu dia tangguhkan ke bumi ni. 3 hari, seminggu. Ni yang Allah tunjuk kat kita. Orang Islam tak tangguh. Ini iktibar yang kita kena tengok. Bukan sekadar ini adat dia. Bukan. Kita kena tengok. Orang yang mati beriman, dia tak sabar. Lepas itu disunatkan, kita bawa keranda tu kan lagi-lagi anak kan. Lagi sikit, laju sikit. Kalau dulu kan tak ada kereta jenazah tuan-tuan. Sekarang dah tak payah lagi anak dah. Dia orang bawa 110. Bawa mayat 110 tuan-tuan. Dah laju sangat dah. Kalau orang beriman dia cukup seronok, cepat sampai. Dan orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia kata nanti jangan bawa. Dia dah rasa panas kubur tu. Dia dah rasa dah akan azab neraka Allah. Itu yang saya bawa dengan diri saya setiap malam dalam kuliah saya, supaya kita di liang lahat ni selamat. Sejuk, besar. Kan kita doakan mayat itu, wa abdilhu, kan, gantikan dia negeri yang lebih baik daripada negeri yang dia duduk, isteri yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik. Kan kita doakan macam tu. Jangan lupa, jangan asyik semayang mayat kita lupa apa yang kita baca. Kita minta apa, kita doakan apa dekat semayang. Itu yang kita nak. Bukan sekadar kita baca doa untuk mayat sahaja. Doa itu yang kita nak. Bukan kita hantar dengan doa itu sahaja. Ya Allah, apa yang aku baca ni mudah-mudahan aku pun dapat. Aku nak macam tu juga. Aku nak macam tu. Macam mana aku doakan kawan aku ni, macam aku doakan mak aku, macam aku doakan ayah aku, macam aku doakan abang aku. Itu yang sebenarnya. Baik. Last. Ini berhenti. 2 perkara yang tidak akan berlaku pada orang munafik ni tuan-tuan, 2. Ini jaga-jaga. Pertama, tak berlaku pada orang munafik ini tuan-tuan, tak diberikan oleh Allah pada mereka jiwa yang tenang. Kerana apa? Sebab hati orang munafik ini sentiasa membenci Allah dan Rasul. Jadi pastikan hidup kita kena tenang. Cari titik ketenangan itu. Yang kedua,
tak berlaku pada orang munafik ini faham agama. Ya. Dia tahu tapi dia tak boleh faham. Dengan dia tak boleh faham, dia tak boleh beramal dengan agama. Dua perkara ini tuan-tuan kita kena jaga. Kalau hati kita tak pernah tenang dan kita tak akan faham agama, maka waspadalah. Takut kita telah termasuk dalam golongan orang yang munafik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang munafik ini tuan-tuan, kita tak kenal. Tak kenal. Yang tahu munafik tidak munafik hanya Allah. Abdullah bin Ubay kan bapa munafik, tapi Nabi semayangkan juga kan. Jadi yang tahu munafik tak munafik ni bukan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tanda kita kena tak tahu diri kita. Hidup kita tak pernah tenang, jiwa kita tak pernah tenang. Kenapa ya? Kita ada duit, kita ada rumah, kita ada keluarga. Kenapa aku tak pernah tenang? Cari dan kita perbaiki. Dan kenapa aku tak boleh faham agama dan aku tak boleh ikut agama? Cari dan perbaiki. Supaya apa? Sebab orang munafik ni dia akan duduk neraka paling bawah. Kan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu yang kita paling takut. Tuan-tuan, perkara sakinah ni malam tadi saya bincang dengan anak-anak saya tuan-tuan. Saya bercerita dengan anak-anak saya. Sebelum saya cerita dengan tuan-tuan, saya cerita dengan anak-anak saya dulu. Tenang ni. Kalau dalam hidup kalian tak pernah tenang, jaga. Kita nak cakap apa? Saya sibuk. Rasulullah lagi sibuk tuan-tuan. Oh, saya tak tenang sebab isteri saya ada 3. Rasulullah lagi ramai. Maknanya kita tak betul. Saya ada kawan tak tenang saya. Rasulullah lagi ramai sahabat tuan-tuan. Sahabat Rasulullah bukan 2-3 sahabat Rasulullah. Kita ada kawan 3-4 orang ni serabut tuan-tuan. Allah sahabat bukan 3-4 orang tuan-tuan. Dan setiap orang datang jumpa Rasulullah bertanya masalah. Ada masalah datang jumpa Nabi. Ada masalah datang jumpa Nabi. Nabi tenang, alhamdulillah. Kenapa kita tak tenang? Kita tanya diri kita. Takut sifat nifak itu telah mula bertitik di dalam hati kita. Saya balik ni saya periksa, saya tenang tak? Dalam hidup ni saya tenang tak, ataupun saya serabut? Baik tuan-tuan, setakat ni saja saya akhirkan kalam saya dengan saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak dengan orang sini. Semuanya lah. Mana tahu tuan-tuan, ni masih bulan Syakban, bulan Ramadan. Sebab 2 bulan ini kematian agak terlalu kerap kita dengar. Sekejap orang meninggal. Saya selalu berfikir, bila lah masa saya nak pergi? Mana tahu tuan-tuan, tiba-tiba bulan ni bulan terakhir saya jumpa tuan-tuan. Tiba-tiba bulan puasa nanti tuan-tuan dengar Ustaz Ahmad Rizal dah menemui Allah Rabbul Izzah. Mana tahu tuan-tuan pernah kecil hati dengan saya. Tuan-tuan pernah terasa hati dengan saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Kenapa saya belum minta maaf pada semua orang? Saya nak balik jumpa Allah dengan tak ada pendakwaan siapa-siapa. Itu pun ada perkara yang paling saya risau. Kalau saya ada pernah berhutang dengan orang yang saya telah lupakan. Banyak benda yang saya risau dalam hidup tuan-tuan. Kalau saya ada hutang dengan orang yang saya telah lupakan hutang, takut orang ni minta besok dekat padang mahsyar, saya tak mampu nak bagi. Sebab amalan saya tak ada. Itu yang saya takut. Kalau yang kita ingat, kita boleh bayar, kita usaha bayar. Tapi yang kita tak ingat, kemudian pula yang paling kita takut, dia dah meninggal, orang yang kita hutang dulu.
Banyak benda lah tuan-tuan kerana dalam hidup saya ni, saya mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita balik menemui Allah dalam keadaan yang banyaklah benda yang saya risau tuan-tuan. Masa kita kecil-kecil dulu, kadang-kadang kita balik sekolah nampak ada rambutan orang, tuan-tuan, kita ambil petik, kita tak minta halal lagi. Kita balik sekolah kan, kita petik rambutan, kita makan. Kita tak minta halal, betul rumah datang kita lari. Tak minta halal lagi sampai sekarang. Kalau dia halalkan, dia redha tak apa. Takut dia tak halal dan dia tidak redha kan. Ya, baik tuan-tuan, ya, wallahu alam wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup dengan doa, lupalah nampak muka din mau puasa. Tuan-tuan tolong sampaikan berkenaan dengan madrasah kita yang di Gemuruh tu. Alhamdulillah tuan-tuan, surau tu, masjid tu dah siap. Surau tu dah siap, Alhamdulillah dah siap. Cuma kita tinggal pasang aircon lagi. Ada 6 biji aircon yang kita perlukan. Yang tu tak penting, aircon tu tak penting sangat. Yang pentingnya tolong sampaikan dengan kawan-kawan, jika ada tuan-tuan ada rezeki untuk bantu menyelesaikan hutang pembinaan tersebut. Tak banyak tuan-tuan, dalam 150,000. 150,000 ni tak banyak sebenarnya. Kalau ada 150 orang, seorang 1,000, malam ni boleh selesai. Kalau 150 orang, seorang 1,000. Ada satu masjid tu tuan-tuan, dia nak buat masjid, dia nak buat pembinaan. Saya cakap dengan orang masjid, kalau saya ada duit saya nak bagi semua, tapi saya tak ada duit. Saya kata malam ni, saya kata dengan orang masjid tu lah, malam ni saya kata kita boleh tak cari dalam 20,000, saya kata. Jangan banyak lah, 20,000 je saya kata. Alhamdulillah tuan-tuan, 10 minit kita dapat kumpulkan 30,000. 10 minit. 10 minit. Jadi pengurusi masjid kata, pecah rekod Ustaz. Buat kutipan malam ni 10 minit 30,000. Saya buat macam mana tuan-tuan? Saya buat aku janji. Siapa dia bawa duit? Tak ada siapa bawa duit. Tapi saya mulakanlah dulu dengan masjid tu, saya kata. Malam tu saya mulakan dengan diri saya. Kita kalau nak tunjuk orang buat baik, kita kena buat baik dulu. Alhamdulillah 10 minit. Saya mulakan dengan diri saya dulu, RM5,000. Jadi orang malah ikut 1,000, cukup 30,000. Alhamdulillah. Tapi malam ni saya tak adalah buat macam tu. Tuan-tuan tolong sampaikan. Itu sebab masjid. Yang ni sebab tempat saya. Saya berasa tak berapa nak ni. Nak buat macam tu saya tak apa nak ni lah, tak apa nak seronok. Jadi tuan-tuan sampaikan je lah. Kalau tuan-tuan nak tolong, tuan-tuan boleh jumpa dengan Din ataupun Haji Zaini Baru Peradung, ada kat belakang dia. Tuan-tuan jumpa Haji Zaini yang terlibat dengan kontraktor yang pembinaan yang buat-buat. Jadi tuan-tuan inilah, boleh kalau nak tolong selesaikan. Jadi tuan-tuan jumpa dengan dua orang hamba Allah yang begitu istimewa dalam hidup saya. Cukup istimewa lah. Tuan-tuan tolong doakan mereka berdua dan keluarga mereka, semoga dibalas jasa baik mereka untuk madrasah itu tanpa apa-apa imbuhan dunia. Tuan-tuan, mereka buat tanpa ada imbuhan dunia, keuntungan dunia, langsung tak ada apa-apa. Tuan-tuan, saya tak pernah jumpa lah orang yang buat sesuatu kontraktor yang tak ada ambil imbuhan apa-apa, tolong saja. Tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan mereka dikurniakan husnul khatimah, keluarga mereka dikurniakan husnul khatimah dan dikurniakan jannah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
sihatkan tubuh badan kami kerana Engkau ya Allah. Ya Allah, sihatkan tubuh badan kami agar kami terus kuat buat baik, buat taat, buat ibadat kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Berkatkan umur kami ya Allah, berkatkan hidup kami, berkatkan keluarga kami, berkatkan anak-anak kami, berkatkan seluruh ahwal kami, rezeki kami. Apa yang kami buat dalam hidup tolong berkatkan ya Allah. Ya Allah, jika kami buat salah, tolong beri kami petunjuk, tolong beri kami hidayah, tolong beri kami taufik agar kami dapat kembali ke jalan Engkau semula ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, lemah-lemah kami tolong kuatkanlah ya Allah. Lemah-lemah kami ya Allah, tolong kuatkan kami ya Allah. Lemah-lemah kami tolong kuatkanlah ya Rahman Rahimin. Jauh kami dengan Engkau ya Allah, tolong dekatkan kami ya Allah. Tolong dekatkan kami ya Allah, tolong dekatkan kami semula ya Arhamar Rahimin. Lalai-lalai kami ya Arhamar Rahimin, tolonglah ingatkan semula kami ya Allah, agar kami tidak terus lalai kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.